ayat daripada awal tadi, fa iza qadaitum manasikakum ni. Okey. Dia bunyi gini. Kemudian apabila kamu menyelesaikan ibadat haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Dia orang gini. Dia gini. Orang Arab jahiliah dulu ni, dia buat haji. Tak. Dalam dia buat haji, sebelum tu tak ada lagi labbaik Allahumma labbaik. Tu tak ada. Tak. Lafaz tu tak ada lagi dah. Jadi mereka menyebut-nyebut kebaikan. Tak. Kebaikan apa yang mereka sebut? Kebaikan nenek moyang mereka. Tak. Bapa aku Abdullah orang gini. Tak. Dia memuji nenek moyang. Kita dia memuji nenek moyang. Tak. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadat haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh tukar. Tak. Daripada kamu menyebut nama nenek moyang kamu, kebaikan nenek moyang kamu, tu tukar zikir kepada aku. Tu pertukaran kaedah. Tak. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Tak, berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa. Tak. Orang-orang jahiliah ni, dia ada doa. Tak. Dia doa macam mana? Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Tak. Dan di akhirat tak payah apa-apa. Tak payah apa-apa pun di akhirat. Tak. Dia tak nampak. Tak. Dia tak nampak. Jadi dia nak dunia je. Tak. Nak yang nampak. Tak. Sekarang ni tak nak pahala. Nak duit. Gitu. Tak. Orang sekarang ni masih dalam jahiliah lagi ni. Tak. Tak payahlah pahala, kita nak duit. Tak. Dia perlu duit. Gini orang jahiliah pun gini juga dulu. Tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh tukar. Tak. Okey, lepas tu datang satu kumpulan dan mereka berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Itu geng-geng Islam datang. Tak. Geng-geng Islam datang. Tak. Mengikut Ibnu Abbas, orang-orang jahiliyah ini dia berwukuf di musim pasar. Musim orang buka pasar. Tak. Dia wukuf kat situ. Saat wukuf, sebahagian daripada mereka membangga-banggakan nenek moyang mereka yang telah membahagi-bahagikan makanan, meringankan beban dan telah membayar denda orang lain semasa musim haji tu. Tak. Dia orang Arab ni, dia walaupun ada golongan jahiliah, tapi dia masih ada nilai-nilai positif. Kalau kita belajar, dia masih ada nilai-nilai positif. Tak? Dan bagus juga nilai-nilai positif dia ni. Antaranya, tak, anak-anak diajar untuk berbangga dengan bapa mereka. Dia gitu. Tak? Tapi orang Melayu kita tak gitu. Itu masalah sikit. Tak? Tak gitu. Tak? Bapak kau ni. Tak? Bapak kau ni ikut bapak kau ni. Benda negatif. Tapi orang Arab dia lain. Tak. Dia asuh anak-anak mereka ini berbangga dengan bapak kamu. Bapak kamu ni kaki perang. Tak. Kalau masuk perang ni tak undur. Dia gitu tak. Bapak kamu ni Umar Al-Khattab tak. Kalau anak Umar Al-Khattab ni, tapi dia dah Islam lah. Tak. Tapi kalau orang zaman dulu, dia akan memuji Umar Al-Khattab. Bapa aku naik kuda, tak, dia akan terjun ataupun dia beralih ke kuda sebelah, dia akan tikam musuh. Itu hebat Umar Al-Khattab ni. Tak, lagak ngeri dia tu. Tak. Dia boleh ke kuda lawan, dia boleh tikam. Itu hebat Umar Al-Khattab. Orang jadi takut pada Umar Al-Khattab. Tak. Dia gitu. Jadi orang Melayu kita tidak gitu. Tak. Semua salah bapa.
Tak banyak salah bapak ni tak. Jadi ginilah orang perempuan ni kena minta maaf dengan kita ni. Tak, nasib baik kita ni apa? Kita ni sabar tak. Tak. Kalau talak dekat tangan perempuan ni 10 kali sehari kena. Tak. Okey. Jadi orang-orang jahiliah macam tu. Tak. Walaupun mereka jahiliah, tak, mereka duduk dalam keadaan masih ada nilai-nilai positif. Nilai-nilai negatif mereka hanyalah menyembah berhala, tak, minum arak, tak, itu nilai-nilai negatif. Tak. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ini yang golongan Islam datang, mereka berdoa, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperolehi bahagian dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Mengikut Ibnu Abbas, kedua ayat ini diturunkan Allah agar kaum muslim memanjatkan doa dengan memohon kebaikan di dunia dan di akhirat, dan tidak hanya kebaikan di dunia sahaja dengan melupakan akhirat, seperti orang jahiliah. Dia gitu tak. Jadi doa kita kena gitu tak. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah ni mengikut ulama-ulama yang lain, asbabun nuzul ni diturunkan kepada salah seorang daripada sahabat Rasulullah. Cerita dia gini tak. Datang seorang sahabat Rasulullah ni, dia cakap, ya Rasulullah, sahabat kita sakit tak, sakit, duduk di hujung kota Madinah tak. Jadi kita kena melawat dia lah tak, sebab penyakitnya pelik tak. Jadi Rasulullah pergilah. Apabila Rasulullah pergi, dia tengok, oh memang pelik penyakit dia ni tak, memang pelik penyakit dia ni. Kurus kering, nampak tulang tak, macam burung tak, kecut je tak. Mulut pun mucur, orang cakap tak, mucur tak. Macam isteri kita lah, tak dapat apa-apa, mucur, boleh ikat mucur tak. Boleh ikat dengan getah tak. Mucur mulut tak. Jadi Rasulullah tengok, ini ada sesuatu yang tak kena tak. Jadi dia tanya, apa yang kamu dah buat ni sampai jadi gini ni tak. Jadi dia pun ceritalah, dia telah melakukan satu dosa yang agak besar tak. Dia rasa Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ampunkan dia. Saya rasa saya dah cerita ni tak. Jadi kita ringkas saja tak. Cerita dia tabu sikit lah tak. Jadi kita terus dah cakap dosa dia tak terampun, dia rasa tak. Dan akhir sekali dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak, agar dihukum di dunia tak, agar terlepas di akhirat tak. Dia doa gitu, akhir sekali doa itu makbul tak. Bila doa itu makbul, dia mula berpenyakit tak, dan akhir sekali kurus tak boleh bangun tak. Sehingga Rasulullah datang tak. Jadi tahulah Rasulullah dia ini salah berdoa tak, salah dalam berdoa. Jadi turunlah ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar tak. Jadi dia cakap amalkan doa ini tak. Jadi dia tukar doa dia tak. Berilah kebaikan di dunia dan di akhirat. Ambil kebaikan di dunia tak. Jangan ambil kebaikan di akhirat saja tak. Kalau tadi golongan jahiliah ni, dia nak kebaikan di dunia je tak nak akhirat. Yang ni nak kebaikan di akhirat, tak nak dunia tak. Akhir sekali penyakit dia kian sembuh tak.
Tapi kullu nafsin za'iqatul maut. Tak. Jadi maut ni datang juga akhirnya walaupun dia sudah sihat. Nak cerita mati ni tak semestinya sakit. Tak. Mati tak semestinya sakit. Tak. Dalam keadaan kita fit. Tak. Kita cergas boleh mati. Tak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setahun lepas tu sahabat ni meninggal dunia disebabkan tempoh hayat dia dah habis. Tak. Dia gitulah. Jadi maut jugalah, mati jugalah. Tapi cerita dia ambil masa setahun jugalah. Jadi kita pun sama tak. Kawan saya ni dia Mr. Builders Kelantan. Tak. Body cantik tak. Body cantik tak. Sampai dia betul tak nak pergi pertandingan di Kuala Lumpur, dia geliat. Dia geliat je. Tak. Dia geliat je. Terus hembus nafas terakhir. Tak nak cakap walaupun nampak sihat, fit tak. Dia geliat je boleh mati tak. Hasil daripada bedah siasat hospital betul tak. Masa dia geliat dia tu, salur jantung dia tu terpenyek tak, terpenyek tak, menyebabkan salur darah tak boleh tersumbat jam tak, out. Dia gitu tak. Jadi Rasulullah ni sebenarnya dia bangun tak, dia tak pernah geliat. Dia gitu tak. Ada cerita Rasulullah tidak pernah geliat tak. Okey, mengikut apa tafsiran asbabun nuzul ini juga, Aisyah menceritakan orang Quraisy yang beragama dengan agamanya berwukuf di Muzdalifah dan mereka dinamakan dengan Al-Hums. Sedangkan orang Arab yang lain berwukuf di Arafah. Mereka wukuf, orang Hum ni dia berwukuf di Muzdalifah dan mereka dinamakan Hum. Nanti saya ceritakan Hum ni. Sedangkan orang Arab yang lain berwukuf di Arafah. Ketika Islam datang, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah untuk mendatangi Arafah dan berwukuf di sana. Kemudian bertolaklah daripada situ. Tak. Dia jadi gini, orang Hum ni tak. Dulu kita ada belajar sikitlah dalam bab sirah ni. Apabila Nabi Ismail kahwin dengan Jurhum, maka lahirlah bangsa Arab. Tak, lahirlah bangsa Arab. Tak. Dan bangsa Arab itu dia memerintah. Tak, Jurhum asli berkahwin dengan Nabi Ismail, dia memerintah Mekah. Dan satu ketika pemerintahan itu jatuh ke tangan bukan Arab. Tak, jatuh ke tangan bukan Arab, maka yang dipanggil Hums itu orang Arab baka Nabi Ismail. Tak. Yang lain dia jadi orang panggil Muzarab. Tak. Bangsa bukan Arab tapi dia dah jadi dah bernama Arab. Tak. Terutama Bani Khuza'ah yang memerintah Mekah pada waktu itu. Dia gitu. Dan apabila sampai kepada Fih. Tak. Zaman Fih. Atuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Syaibah ni Abdul Muttalib lah, bin Hashim bin Abdul Manaf bin Amru ni Qusay lah, bin Hakim ni Kilab tak, bin Murrah bin Ka'ab bin Luweh bin Ghalib bin Fihar. Fihar ini nama Quraisy ni tak. Atuk Nabi yang nama Firash ni Fih tak. Inilah yang dinamakan Quraisy. Quraisy itu bermaksud roti putih. Tak, roti putih. Berlaku zaman Fih ni, orang-orang Yaman tak, orang-orang Yaman ni dia biasa dia banyak tawakal dia. Tak. Sampai zaman Rasulullah pun banyak tawakal dia tak. Bila dia pergi Mekah, dia tak bawa apa-apa bekalan. Dia tak bawa apa-apa bekalan. Tak. Dia bertawakal. Tak.
Allah akan bagi makanan. Tak, apabila masuk musim haji, kebetulan pada waktu itu bukan orang Yaman saja yang gitu, tak, ramai yang lain dan tak ada makanan. Tak, disebabkan musim haji pada waktu itu jadi terjejas. Sekarang ni terjejas sebab Covid. Tak, dulu dah ada terjejasnya sebabnya tak ada makanan. Dan FIH ini telah membuat inisiatif tak mengumpulkan roti-roti putih. Roti-roti putih ni masyhur di Mekah pada waktu itu, makanan utamalah. Tak, jadi dia berusaha mengumpulkan daripada penduduk tempatan untuk diberikan kepada jemaah haji yang hampir kebuluran. Tak, tak, tawakal. Jadi tawakal juga tak. Dia kena bawa bekalan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh bawa bekalan. Tak, nak pergi musim haji. Okey. Dan apabila cukup dengan roti-roti tersebut, maka FIH itu jadi masyhur. Tak, menjadi pembesar utama, pemuka utama kota Mekah pada waktu itu. Maka bangkitlah kembali keturunan Quraisy. Quraisy. Maka tersebutlah FIH itu adalah Quraisy. Okey. Ibnu Abbas berkata dalam ayat 200 hingga 202 ni yang kita baca tadi, kebiasaan orang jahiliah ketika berwukuf pada musim haji, maka salah seorang daripada mereka akan mengatakan, sesungguhnya bapaku selalu membahagi-bahagikan makanan. Risahu. Tak, nyohu-nyohu dia punya bapa-bapa mereka ni. Bapa-bapa mereka meringankan beban dan membayar diat, denda untuk orang lain di waktu musim haji. Jadi mereka disebut sebagai mulia. Dan mereka tidak menyebut selain apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Maka Allah menurunkan, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا أَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Kemudian apabila kami selesai mengerjakan amalan ibadat haji, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan membesarkannya sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Tak, lebih banyak lagi. Tak. Jadi tukar memuji datuk nenek kepada memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Mujahid berkata, orang jahiliah dulu ketika mengerjakan haji, mereka berdiri di sisi jamrah di Mina, lalu membangga-banggakan nenek moyang mereka, menyebut-nyebut apa yang mereka dan bapa mereka lakukan. Maka turunlah ayat tadi. Tak. Ibnu Abbas berkata, salah satu daripada kelompok Arab ketika datang ke Arafah untuk berwukuf, mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah tahun ini banyak menurunkan hujan, dan tahun yang makmur, dan tahun yang banyak kelahiran. Dia nak banyak anak, tak, banyak tumbuh-tumbuhan. Dan mereka tidak menyebut sedikit pun mengenai perkara akhirat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian diturunkan pula ayat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan juga ayat ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu syari'ul hisab, yang memberi maksud mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik daripada apa yang mereka usahakan, dan Allah Subhanahu Wa Taala amat cepat perhitungannya. Dah. Okey. Mengikut Abi Wail, Abi Wail berkenaan dengan ayat yang tadi tu,
beliau mengatakan orang Arab jahiliyah dulu ni selalu membangga-banggakan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka kepada manusia. Maka turun ayat tu. Dan mereka mengatakan, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kambing dan unta. Minta tu lah. Minta kambing dengan unta lah. Macam kita ni, mintalah brim lah. Di saat susah, minta yang tu je lah. Tak minta apa sehat ke tak, jauh daripada COVID ke tak, minta brim tak, bersesak-sesak tak. Nasib baik tak jadi kluster baru tak. Kluster minta bring tak. Bersesak-sesak sampai dapat bring. Okey, mereka ni minta kambing dengan unta. Cerita dia tak. Ketika ayat ini turun, mereka berhenti daripada berkata sedemikian. Kemudian Rasulullah berkata dengan menyebut, sebutlah perkara-perkara akhirat. Perkara akhirat. Maka begitulah cerita dia tentang ayat-ayat ataupun doa-doa yang Rasulullah SAW suka dan tak pernah tinggal dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ud'uni fastajib lakum dah. Berdoalah kamu dah, nescaya istajib dah, mustajab doa dah. Ada satu kitab dia menjelaskan di saat-saat 1/3 malam tak, akhir 1/3 malam tak, Allah Subhanahu Wa Taala akan merapati hamba dia tak, yang mana bangun di saat orang lain tidur tak. Allah Subhanahu Wa Taala merapati hambanya sejauh 1 busur tak, sejauh 1 busur tak. Maka munajatlah kamu waktu itu tak. Jadi pesan ulama tak, sedar tapi malah semaya tak, malah semaya, sedar ni tak, malah semaya tak. Tapi malah nak kena air kecing tak apa pula tak, berak tak apa pula tak. Jadi malah paling tidak apabila kita sedar tak, mohonlah keampunan tak, mohon keampunan tak, sedar mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak. Kalau boleh biar keluar air mata tak. Tak semayang tak, berat semayang ni berat tak. Paling tidak apabila tersedak tak, kalau Aris Ariwatan ni dia terhenti lamunan tak, tersedar tak, maka mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesalahan yang lalu. Kalau Nabi Khidir doa dia tak, ya Allah ampunkanlah aku tak, dosa yang aku lakukan tak, dan ampunkan juga dosa yang aku minta ampun lepas tu aku buat balik dosa. Minta ampun yang tu tak, minta ampun dahlah kita minta ampun buat dosa tu tak, lepas tu terbuat juga, minta ampun yang terbuat juga. Dia gitu. 2 kali buat dosa tak. Ada ahli sastra ni dia cakap di saat memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, seekor semut mati tertindih antara dahi dan sejadah. Maksud dia dalam memohon keampunan buat dosa membunuh binatang lah. Maksudnya mohon yang kita lakukan terhadap semut tu tak. Jadi kita memohon keampunan yang lain, dalam pada itu semut tu mati sebab kita sujud tak. Mohon keampunan disebabkan kita sujud tu, mati semut. Ini kita sampai tahap gitu tak. Nabi Ayub tak, Nabi Ayub lalu
ulat lalu depan dia tak. Buat apalah Allah Subhanahu Wa Taala buat benda ni? Tak. Buat benda ni. Berhenti ulat tu. Tak. Berhenti ulat tu. Dia toleh pada Nabi Ayub tak. Kau tahu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala buat aku? Tak. Boleh cakap tak? Boleh cakap. Allah Subhanahu Wa Taala buat aku ni untuk berzikir. Masya Allah tak. Untuk berzikir rupanya tak. Jadi Nabi Ayub ni ditegur oleh ulat beluncahnya tak. Dia sujud 40 hari tak, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud 40 hari tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala utuskan balik beluncah tu tak, lalu balik depan dia tak, waktu dia sujud. Ayub bangkitlah dari sujudmu tak. Allah Subhanahu Wa Taala sudah ampunkan kau tak. Meleleh air mata dia tak. Maknanya gitu tak. Jadi beluncah tu bye-bye tak. Bye-bye. Itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak. Jadi takdir, cerita takdir, cerita doa sebab kita cerita pasal doa tak. Takdir ini ada takdir yang boleh berubah. Ada yang takdir boleh berubah. La yang kudu qada illa bid-du'a. Tidak akan berubah sesuatu ketetapan qada itu illa bid-du'a. Kecuali dengan doa. Maksudnya doa ini boleh merubah takdir manusia. Dalam bab berdoa ini setengah ulama cakap mesti sampai 3 tahap dulu. Mesti ada 3 tahap. Yang pertama mesti ada usaha. Mesti ada usaha. Antara bentuk doa ni mesti ada usaha sebelum doa tu. Itu antara item doa, mesti ada usaha. Yang kedua mesti ada tawakal. Mesti ada tawakal. Barulah masuk doa. Istajib lakum. Barulah masuk doa tu sendiri. Barulah berdoa. Itu mengikut sahabat-sahabat ataupun ulama-ulama. Dia dalam kita belajar agama ni, kalau hadis itu maksudnya datang daripada Rasulullah. Kalau asar itu tidak semestinya datang daripada Rasulullah. Itu mungkin hasil daripada pengajaran Rasulullah. Disebut asar sahabat. Ataupun yang memang bukan daripada Rasulullah. Datang daripada cerita-cerita kitab-kitab lain. Kitab Taurat ke, kitab Zabur ke, kitab Injil ke, itu dipanggil riwayat. Itu dipanggil riwayat. Macam yang saya cakap tadi, kata Nabi Khidir itu maksud dia riwayat. Tetapi kata Nabi Khidir, tetapi kata itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu hadis. Itu jadi hadis. Kalau keluar cerita Nabi Khidir, dia cakap Rasulullah ni cakap sekiranya Nabi Khidir tidak membangkang, sekiranya Nabi Musa tidak membangkang apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, nescaya kita akan dapat 1000 macam keajaiban yang berlaku. Jadi tiga perkara sahaja yang mampu Nabi Musa bersabar dalam cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni. 3 perkara. Perkara yang pertama, apabila Nabi Khidir membocorkan Safinah. Safinah. Ini sedap cerita ni. Nanti kita cerita khusus lah. Safinah. Safinah ini sampan. Sampan.
Safinah, sampan. Tak, cerita dia sampan. Perkataan Melayu tu. Tak, Safinah. Tak, bukan perkataan Arab. Tak. Perkataan Safinah. Maksud dia pemilik perahu tu, setengah ulama cakap orang Melayu. Yang cerita Nabi Khidir. Tak, cerita ni. Nanti kita hurai balik tak. Nanti bab Nabi Khidir bila tahu. Tak. Tak. Meter-meter panjang umur. Tak. Yang kedua, tak. Nabi Khidir sembelih budak. Tak. Budak. Tak. Dia sembelih budak. Jadi itu yang kedua. Jadi ditanya oleh apa Nabi Musa alaihissalam, tak. Sebab penyembelihan itu lari daripada syariat Nabi Musa. Tak. Tak boleh. Tak. Tapi sedangkan Nabi Khidir, itu panjang ulama bahasa. Nanti kita cakap cerita tu tak. Belum sampai cerita tu tak. Yang ketiga, apabila Nabi Khidir minta makanan, tak, di satu Qaryah dipanggil, ataupun satu Madinah, bandar. Jadi orang situ tak bagi makan. Tak bagi makan. Dan sampai di satu tembok yang sengit, Nabi Khidir betulkan. Nabi Musa tegur tak. Orang kita buat baik, tapi orang tak pernah buat baik pada kita tak. Macam mana kita ni tak? Sepatutnya kita minta lah upah tak. Jadi Nabi Khidir cakap inilah pertemuan kita yang terakhir. Tak. Jadi berpisah mereka, tak. Baru dia jelas cerita-cerita tu. Nanti kita cerita khusus untuk cerita Nabi Khidir tak. Nabi Khidir ni nama dia Balia. Tak. Balia. Setengah pendapat cakap dia ni adik kepada Nabi, abang kepada Nabi Syis. Itu setengah pendapat tak. Dan setengah pendapat lain membahaskan Nabi Khidir ni, ada setengahnya cakap anak Fir'aun. Tak, anak Fir'aun. Tak. Dan banyak, dan dia jadi kisah legenda tak. Jadi Rasulullah ni dia cakap sekiranya Nabi Musa ini boleh bersabar tak, mungkin akan keluar 1000 ilmu laduni daripada Nabi Khidir alaihissalam. Tapi disebabkan tiga tu tak boleh sabar. Maksudnya dalam kita kita menimba ilmu ni, ada juga yang tak sabar. Ada juga yang tak sabar. Jadi sabarlah. Sabarlah. Nanti lari ilmu tu tak. Kita ramai-ramai ni sabar, jangan kritik sangat tak. Jangan kritik sangat dalam menimba ilmu ni tak. Sampai last kali tu guru lari. Tak, tu guru lari tak. Jadi kita ni dalam dapat barakah ni majlis barakah macam ni tak. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia keluar waktu tengah malam. Tak. Dia keluar waktu tengah malam dan dia dapati tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tak. Masa dia keluar tu, dia tengok di sebuah rumah ada kunang-kunang. Tak. Ada cahaya tak, kunang-kunang. Berong masa gitulah. Tak, berong. Orang Kelantan cakap berong, Terengganu cakap berong juga. Tak. Kalau macam kunang-kunang banyak, tak, berong tak. Okey. Jadi Rasulullah pelik tak. Dia pun buka pintu. Apa yang kamu tengah buat? Tak. Apa yang kamu tengah buat? Didapati dalam tu ramai para remaja. Tak. Budak-budak muda tak. Apa kamu buat ni? Kami ni duduk bincang pasal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, duduk bincang tak pasal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya berong. Rasulullah tengok berong tak. Ada keberkatan pada rumah tersebut tak. Jadi kita insya-Allah lah surau kita ni kalau tengok daripada atas berong mungkin tak. Berong mungkin tak. Tapi masalahnya di mana anak-anak kita pula ni? Tak. Bapak je yang berong tak. Anak tak berong ni.
Tak. Duduk pakak main dengan handset. Main sekarang ni macam satu sindrom tak. Dia perai ramai-ramai pun dia duduk rumah masing-masing tak. Tapi pakak duk perai dalam tu tak. Itu. Jadi sama-samalah kita kalau boleh anak-anak tu, tapi tunggulah lepas PKP ke apa tak. Datang menimba ilmu juga tak. Bersama dengan kita. Dan kita ni yang senior veteran ni tak. Biar mati gini tak. Biar mati gini tak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.